Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kembali perbincangan tentang kitab Penawar Bagi Hati. Yang terakhir sekali kita berhenti pada fasal yang ke-6 dan ke-7 daripada bab 1 yang membincangkan tentang tangan dan kaki. Jadi setakat ni kita dah baca berkenaan dengan mata, telinga, lidah, perut dan juga kemaluan. Dan sekarang kita sedang bincangkan tentang anggota tangan dan kaki. Sebenarnya kita dah start baca itu. Kita dah baca sedikit kemudian berhenti lama. Jadi apa yang kita buat hari ni, kita baca sekali sepintas lalu setakat yang kita dah baca itu dan kita sambung insya-Allah. Dia seperti mana yang kita dah bahas berkenaan dengan anggota tubuh yang lain tu. Bila kita membincangkan tangan dan kaki, sama juga kita bincangkan tentang apa yang dikatakan maksiat tangan dan kaki, apa yang dikatakan taat tangan dan kaki. Jadi tujuannya agar dapat kita kawal anggota tubuh kita ni daripada buat maksiat. Agar kita dapat kawal anggota tubuh kita daripada maksiat yang mana menjadi punca kepada hati kita ni menjadi hitam. Kita tak nak usaha kita di sudut ibadah, di sudut zikir tu dah rajin dah, rupa-rupanya tak memberi bekas. Zikir yang banyak, ibadah yang banyak tak memberi bekas sebab di celah-celah ibadat tu anggota zahir kita tak berhenti buat maksiat. Jadi sia-sia lah. Sia-sia. Basuh-basuh baju, lepas ambil baju gaul dengan lumpur. Basuh-basuh baju, ambil baju gaul dengan lumpur. Jadi tak sudah. Jadi kalau betul-betul nak jadi orang yang benar-benar baik, bukan saya kata tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak semua tak baik, tidak. Maksud saya baik dengan Allah. Baik dengan Allah maksudnya Allah iktiraflah perbuatan kita tu. Tak naklah jadi macam, kan ada satu hadis yang pernah saya cerita, riwayat Muslim, satu orang yang mati syahid. Nabi duk cerita satu orang yang mati syahid, bila berdepan dengan Mahkamah Agung, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali walaupun dia mati syahid, dilemparkan dalam neraka. Mati syahid. Bukan senang nak mati syahid, tapi Allah lempar dalam neraka. Sebab bila Allah tanya dia tu, dia kata, wahai si fulan bin si fulan, apa yang kamu telah lakukan dekat dunia? Dia kata, aku ni ya Allah, aku mati syahid, aku berjuang berperang kerana-Mu ya Allah. Lepas dia kata begitu, Allah kata kamu bohong. Kamu berperang, kamu berjuang, semua tu adalah semata-mata nak suruh orang kata kamu ni handal, kamu ni pandai main pedang, kamu ni pandai berperang. Maka lepas tu Allah ambil, minta panggil-panggil malaikat, ambil yang mati syahid tadi, lempar dalam neraka. Itu yang saya maksudkan baik pada kacamata Allah, di sisi Allah. Baik, maknanya sekarang ni kita tengah ikhtiar. Di samping ibadat-ibadat kita yang kita dah rajin buat tu, dengan witir, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan zikir dan sebagainya, jangan cemar. Jangan cemari semua amalan-amalan tu dengan di celah-celah tu. Mata tak jaga, telinga tak jaga, kan?
tangan kaki tak jaga, kemaluan tak jaga, jadi sia-sia. Saya nak petik satu berita yang pernah saya baca beberapa tahun yang lalu dah. Kan ada badan yang buat statistik kajian tentang penggunaan internet, kan? Saya tak ingat apa nama badan tu. Keluar dalam surat khabar, tuan-tuan baca rasa ni. Jadi bila dia cerita dalam surat khabar, dia kata rakyat Malaysia ni sebahagian besarnya melayari video lucah. Peratusannya besar. Kadang-kadang kita baca tu kita rasa malu. Tuan-tuan. Sebahagian besar melayari video lucah. Jadi kalaulah benda tu berlaku, sebahagian besar, lebih 60-70% yang duduk dekat Malaysia ni melayari video lucah. Jadi kita berharap sangat bukanlah yang buat kerja tu di kalangan orang surau, ya? Orang surau ni contoh pada yang lain. Kalau orang surau pun tak boleh nak kawal, yang di luar apatah lagi. Kita ni sekurang-kurang kekuatan kita mari daripada surau, kan? Bila mari surau, jumpa kawan-kawan, tegur menegur, Tok Imam tegur, Tok Bilal tegur, Tok Siak tegur, kawan-kawan pakat tegur. Di situ mari kekuatan tu. Jadi kalau orang surau pun terlibat juga, beratlah. Jadi tuan-tuan kena beringat, isu benda-benda yang saya sebut tadi adalah isu serius, dan banyak empire Islam yang dulu-dulu runtuh dengan sebab benda ni. Kalau tuan-tuan baca Khilafah Osmaniyah, antara sebabnya benda ni lah. Antara sebabnya perempuan. Bukan suruh benci perempuan, isteri kita pun perempuan juga, kan? Tapi kena boleh beza halal dan haram. Baik, sekarang kita masuk bincang. Tajuk kita ni ialah pasal tangan dan kaki. Fasal 6 dan ke-7 berkenaan tangan dan kaki. Manfaat dua tangan dan dua kaki. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang kita dah baca sebelum-sebelum ni lah, perbincangan anggota lain. Pengarang kitab kita kata Allah jadikan tangan kaki ni untuk manfaat dunia dan juga untuk manfaat akhirat. Bagi manfaat akhirat, engkau kerjakan dengan keempat-empatnya dengan pekerjaan kebajikan. Ya? Dia kata untuk akhirat, tangan baik, kaki baik, kerja je, kerja kebajikan. Dengan kaki, maka dia bagi contoh pekerjaan dengan kaki. Dengan kaki untuk akhirat, yang pertama berjalan kepada masjid, kedua berjalan kepada tempat mempelajari ilmu yang memberi manfaat, ketiga berjalan kepada tempat perang sabil, keempat berjalan ke tempat mengerjakan ibadah haji dan umrah, kelima berjalan kerana menziarahi dan menghubungkan kasih sayang, dan keenam dan lain-lain ibadat yang dikerjakan dengan kaki. Baik, itu yang dijelaskan dalam kitab ni. Sekarang kita lihat huraian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dua tangan dan dua kaki untuk tujuan akhirat dan tujuan dunia. Makna tujuan akhirat. Jadi tadi pengarang kitab kita kata untuk kebajikan. Kita pergi dalam sikit lagi. Makna tujuan akhirat ialah segala apa yang dilakukan, yakni dengan tangan dan kaki tadi, ia menjadi pahala di akhirat esok-esok. Kerja tangan, kerja kaki jadi pahala. Bila jadi pahala, barulah ada guna di akhirat. Jadi tuan-tuan tahulah, nak jadi pahala tu, antara syarat dia tu, yang pertama niat, yang kedua ikut syariat,
Yang ketiga, ikhlas kepada Allah. Walaupun mula-mula tu pasang niat, walaupun syariat tu dah betul, tiba-tiba riak, jadilah macam yang saya cerita tadi, orang mati syahid dicampak masuk neraka sia-sia. Jadi saya ulang balik, maksud tujuan akhirat, segala apa yang dibuat menjadi pahala. Yang ni kita nak ikhtiar ni. Kita tak nak solat kita sia-sia, puasa kita sia-sia, zikir kita sia-sia, mari surau sia-sia, sedekah jadi sia-sia. Tak nak. Nak suruh jadi pahala. Baik. Ada satu hadis yang penting yang menceritakan berkenaan dengan orang yang buat kerja matlamat dia nak suruh jadi pahala. Buat kerja apa-apa, buat kerja maknanya guna tangan guna kaki lah, nak suruh jadi pahala. Baik, hadis ni ialah hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan berkata Imam Tirmizi hadis ini hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Maksudnya al-kayyisu, mula-mula Nabi cerita pasal al-kayyisu. Kayyisu ni maksudnya orang cerdik. Maksud al-kayyisu ni orang cerdik. Kalau dia kata dasarnya kasar. Kasar ni maknanya orang bijak, orang pintar. Bila tambah sabdu kayyasa, kalau ikut beberapa kamus Arab, dia kata dia jadi macam satu keadaan yang orang tu letak sesuatu dalam karung, dia panggil kayyasa. Tujuan saya kata makna ni, maknanya bila al-kayyisu maknanya orang cerdik, kita boleh katalah berdasar pada makna kayyasa tadi, orang yang ambil benda simpan dalam karung, tujuan dia bekalan hari kemudian. Dia cerdik. Dia simpan untuk pergi hari akhirat. Jadi Nabi kata al-kayyisu, orang jenis pintar tadi, yang kumpul pahala tadi, maka dia ceritakan, dia punya deskripsinya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ialah orang yang mempersiapkan diri dia, orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk apa yang setelah mati. Maknanya dia mempersiapkan diri dia beramal untuk mati, selepas pada mati. Itu al-kayyisu. Nabi kita ada satu jenis orang dinamakan al-kayyisu. Orang ni mempersiapkan diri dia dan dia beramal untuk hari selepas pada mati. Sebab dia tahu lepas pada mati duit tak jadi, tak ada makna. Harta benda atas dunia tidak memberi bekas, tak boleh nak tolong dia. Yang hanya boleh tolong dia apa? Pahala. Baik, tentang perkara ini kalau kita lihat huraian oleh Imam At-Tirmizi, dalam hadis yang sama Imam Tirmizi buat nota kat bawah tu. Bila dia riwayatkan hadis ini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, orang cerdik, orang yang mempersiapkan diri dia beramal untuk hidup lepas pada mati. Makna guna tangan guna kaki lah nak persiap diri. Baik, kata Imam Tirmizi, maksud dia ialah orang mempersiapkan diri ni ialah orang yang selalu memperbetulkan diri pada waktu di dunia sebelum dihisap di hari kiamat. Satu, kita nak suruh tangan kaki kita jadi alat untuk
kutip pahala. Kata Imam Tirmizi dalam menghuraikan hadis tadi, dia kata maksud orang yang mempersiapkan diri ni ialah orang yang memperbetulkan diri waktu di dunia lagi sebelum dihisab. Maksudnya dia muhasabah. Dia ni muhasabah. Muhasabah ni dia ada satu sesi dalam hidup dia. Dalam hari itu dia akan duduk seorang-seorang, dia cek hari tu apa benda yang aku buat tak betul, apa benda yang aku buat betul. Dan tuan-tuan kena yakin, inilah amalan ulama'-ulama' tok-tok guru kita zaman dulu. Sebenarnya amalan ni semakin lama semakin orang tinggal. Nak jadi orang baik-baik, dia ada sesi muhasabah seorang-seorang diri. Tak perlu lama. Ambil 5 minit, 10 minit cek. Terutamanya kita sebagai suami, sebagai ayah. Banyak tanggungjawab kita. Nak bawa keluarga ni satu benda berat. Satu benda berat. Nak pula kalau anak ramai. Kan? Anak ramai. Banyak tanggungjawab. Jadi duduk sekejap, cek hari tu apa benda yang aku buat salah, sama ada di segi ibadah ataupun di sudut muamalah dengan anak dan isteri, kemudian dia perbetulkan. Ni kata Imam Tirmizi. Ini maksudnya masuk dalam definisi al-kayyisu, orang cerdik tadi. Dia buat muhasabah, dia betulkan. Kalau buat benda tu hari-hari, tak sampai seminggu, jadi baik tak rasanya? Jadi baik tuan-tuan. Jadi baik. Sebab Nabi dah sebut sifat orang beriman, esok lebih baik pada hari ini, hari-hari yang mendatang lebih baik pada hari-hari yang kemudian. Itu sifat orang beriman. Dia akan improve, dia akan perbetul. Lebih baik itu sama ada di sudut amal perbuatan dia ataupun di segi kebijaksanaan dia. Kita kan semakin lama hidup sepatutnya dia jadi bijak kan. Nak banding kita umur 20 tahun dulu, sekarang dah umur 50, 60, tentulah sekarang lebih bijak. Bijak mengurus, bijak membuat keputusan, bijak tu, bijak ni. Jadi termasuk juga di sini ialah bijak untuk menyiapkan persiapan untuk hari kemudian. Nak kena bijak juga. Kata Imam Tirmizi lagi, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, hisablah, dia sebut pasal hisab sini, hisablah diri kamu sebelum kamu dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan kepada Rabb yang Maha Agung. Imam Tirmizi kata, dia diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar, pesan, termasuk pesan pada kita lah, kena hisab, hitung diri kita sebelum kena hitung, sebelum kena hitung di hari kemudian. Sebab hisab hari akhirat ni berat tuan-tuan. Hisab hari akhirat ni berat. Siapa-siapa dia Allah payahkan hisab dia, maknanya itu tanda-tanda dia kena humbal masuk neraka. Siapa-siapa dipermudahkan hisab, maksudnya dia masuk syurga. Jadi kalau nak permudahkan hisab pada hari kemudian, kata Sayyidina Umar, lazimkan hisab diri kita atas dunia. Sebab kita manusia, saya buat salah, tuan-tuan pun buat salah, kita bukan maksum. Dan lepas tu sifat manusia pula kadang-kadang banyak saja terlupa, tertutur ni, maka hisab tu jadi pembetulan. Kemudian kata Imam Tirmizi lagi, telah diriwayatkan daripada Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ni seorang tabi'in, orang alim sangat. Seorang orang tabi'in, maknanya dia hidup lepas sahabat lah, zaman Rasulullah. Lepas tu orang yang jumpa Rasulullah, nama dia sahabat. Orang yang mengaji dengan para sahabat, nama dia tabi'in. Orang yang mengaji dengan tabi'in, nama dia tabi'in. Jadi Maimun bin Mihran ni tabi'in. Mengikut pada ahli ulama hadis, antaranya Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, dia ni seorang siqah. Seorang siqah, kalau dia riwayat hadis tu jadi sahih. Baik, kata Maimun bin Mihran, seorang hamba tidak akan bertakwa sehingga dia menghisap dirinya sebagaimana dia menghisap temannya dari mana dia mendapat makanan dan pakaian.
Kata Maimun bin Mihran, orang nak jadi orang takwa ni, dia akan senantiasa menghisap diri dia. Sebagaimana yang terlintas dalam pemikiran dia, bila nampak kawan dia makan, dia akan mula berfikir, sumber kamu dari mana? Begitu. Jadi dia juga hisap diri dia. Jadi sifat hisap diri ni sifat orang takwa. Sifat hisap diri orang yang takwa. Jadi bila hisap diri, hasilnya apa? Perbuatan tangan dan kaki akan menjurus kepada buat pahala. Satu. Jadi itu ulasan Imam Tirmizi. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan diri dia dan beramal untuk hari lepas pada mati. Jadi kalau itulah bendanya, kalau kita nak masuk dalam kategori orang cerdik, hari-hari tugas kita kena pastikan dah. Tangan kita, kaki kita, di selain anggota tubuh yang lain, buat pahala sebanyak mungkin. Jangan sampai kita sampai masa Tuhan ambil nyawa nak menyesal. Tak guna dah masa tu. Nak menyesal sekarang. Nak hisap sekarang. Kemudian bahagian dua hadis ini yang ada kaitan dengan tangan dan kaki untuk ikhtiar buat pahala. Nabi kata wal ajizu. Tadi cerita pasal al-kayyisu, orang cerdik. Kemudian wal ajizu, al-ajizu ni maksudnya mengikut Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, al-ajizu maksudnya orang yang lemah fikiran. Berasal perkataan ajzun bermaksud lemah, tak bertenaga, tak berkemampuan. Maknanya Nabi kata di sini lawan kepada al-kayyisu al-ajizu. Kalau al-kayyisu orang cerdik buat pahala, al-kayyisu wal-ajizu ni lawan dia iaitulah orang lemah. Orang lemah. Jadi apa deskripsi kepada wal-ajizu? Nabi kata man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang lemah tadi, orang yang tak bermaya, tak boleh nak menambah pahala, sifat dia ialah man asba'a nafsahu hawaha. Dia mengikuti diri dia akan hawa nafsunya. Nafsu bulat-bulat. Tak boleh dah akal nak rationalize, nak balas balik, nak challenge balik, tak boleh dah. Betul-betul ikut nafsu. Nafsu nak buat apa, buat semua. Ya. Orang ikut nafsu ni susah. Ya. Nafsu ni bukan saja nafsu cerita pasal seks. Nafsu belanja pun satu hal juga. Boros sana sini, masalah juga. Nafsu yang tak reti nak mengurus bajet rumah tangga, masalah juga. Belum sampai wujud bulan, duit dah habis. Lepas tu mula peningnya. Setengah-setengah orang paksa bini pula kerja. Ada. Bukan sini lah, tempat lain. Ada tuan-tuan. Kan banyak kes yang kita pernah dengar melalui surat khabar ke, yang dilapor ke di majlis agama ke, ada jenis suami dia kerja lebih kurang, tak cukup duit, dia paksa bini kerja. Berat. Padahalnya nafkah ni atas apa tuan-tuan? Nafkah atas suami. Walaupun si isteri tu gaji besar, tetap atas suami. Jangan nak memandai, nak bagi-bagi. Bil api, bil air abang bayar, bil api awak bayar. Begitu. Tak boleh tuan-tuan. Masalah isteri suka rela nak bagi, itu cerita lain. Tapi awal-awal lagi dah bagi, tak boleh. Kereta saya bayar, sewa rumah awak bayar. Tak boleh gitu tuan-tuan. Tak boleh. Semua atas suami. Suami ni kena jadi raja kan, ketua. Jadi semua sekali termasuklah bajet rumah tangga. Jadi dia ni ikut nafsu. Dan terlebih teruk lagi bila ikut nafsu ni berkaitan dengan maksiat.
Terutamanya maksiat yang besar-besar. Maksiat yang besar-besar. Kadang-kadang kita yang mari surga tu okey lah. Bila tengok di luar sana, anak-anak muda minta jauh lah daripada ahli keluarga kita. Kadang-kadang arak pun tak jadi satu benda pelik. Arak yang dijual di 7-Eleven, yang dijual di KK, arak kan, Guinness Stout, Anchor Beer. Padahal ni benda besar. Benda besar. Sama juga dengan dadah. Sampai sekarang payah sangat kita nak basmi dadah. Padahal hukum dadah ni kalau ikut Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ni bekas mufti Mesir. Dia tulis ada 2 jilid kitab, dia tulis tentang fatwa-fatwa. Dia panggil Al-Fatawa. Dalam tu dia cerita tentang ganja. Kata Syekh Ali Jumaah, ganja ni lebih teruk daripada arak. Dia kata ganja, belum cerita pasal syabu teruk lagi lah kan. Ada kan kawan-kawan kita yang kerja polis tahulah, syabu teruk, otak jadi mereng terus. Dan di luar sana anak-anak kita, budak-budak Melayu Islam kita banyak terlibat. Kalaulah arak 40 hari 40 malam Allah tak terima ibadah dia. Kalau ganja, kalau berpandu pada fatwa Syekh Ali Jumaah, dia kata ganja lebih teruk daripada arak. Teruk lagi lah maknanya kan. Jadi itu pasal arak. Kemudian zina di kalangan anak-anak Melayu kita teruk juga. Saya sebut benda-benda ni tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa syok sendiri. Kumpulan kita baik dekat luar sana, sebenarnya kita ni, kumpulan kita ni kecil, berapa peratus dia sebenarnya yang mari surga kan. Sebenarnya tanggungjawab kita. Jangan kita duk fikir mari surau, solat 5 waktu sehari semalam kita lepas. Tak. Tanggungjawab kita amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau tak ada orang buat benda ni, semua berdosa. Betul, amar ma'ruf nahi munkar ni fardu kifayah. Kan tuan-tuan pernah mengaji fardu kifayah, maksudnya kalaulah tak ada orang buat, satu kampung berdosa. Ni pun satu benda juga, maknanya biarlah satu masa, satu hari cara pemikiran kita ni beralih kepada, maknanya ada peningkatan lah, bukan sekadar dalam surau sama puak-puak kita, kena start keluar. Tu belum lagi kita nak bincang macam mengislamkan orang bukan Islam. Sahabat dulu tuan-tuan mari daripada tanah Arab sampai ke Nusantara. Macam mana tu? Tinggal tanah air. Bukan satu benda yang senang tuan-tuan. Nak pergi tempat yang dia tak pernah pergi, bahasa lain, budaya lain, duit tak ada banyak sangat. Mana bawa duit berpuluh-puluh ribu nak keluar? Sekarang ni iyalah sahabat-sahabat kita yang berjemaah tabligh kan. Sekarang ni bukan nak kata pasal jemaah tabligh tak, maknanya sekarang ni mudah berbanding dengan dulu. Kan? Pergi mana-mana pun siap dengan bekalan. Dulu lain. Bukan nak suruh tak kawan-kawan jadi macam sahabat dulu. Sekurang-kurangnya benda ni nak kena buat. Jadi wal ajizu, orang yang ikut nafsu bulat-bulat. Kemudian watamanna 'ala Allah, kata Nabi, dia juga berangan kepada Allah, berangan-angan kepada, maksudnya dia nak syurga, dia berangan nak syurga, tapi tak ikhtiar pun. Orang cakap bidadari, nak bidadari juga. Solat tak berapa kemas, kan? Mari kuliah jarang-jarang. Ini maksudnya orang yang berangan nak kepada Allah tapi tak ikhtiar.
Jadi itu maksudnya wal ajizu. Jadi berpandukan kepada hadis tadi, orang cerdik maksudnya macam tadilah. Dia muhasabah, dia ikhtiar supaya perbuatan dia tu buat jadi pahala. Dan di masa yang sama dia elak daripada jadi macam wal ajizu, orang yang jiwanya lemah, iaitulah orang ikut nafsu dan berangan-angan nak kepada syurga tapi tidak ikhtiar. Satu. Kemudian bab nak kepada dunia. Kata syekh kita ni, tangan dan kaki ni Allah jadikan bukan semata-mata nak ke akhirat, dunia pun kena juga. Kena buat juga dunia ni pun. Ada satu ayat yang saya rasa sesuai untuk kita baca. Kita tak naklah jadi orang yang tak seimbang, duduk atas tikar sembahyang, duduk dalam masjid 24 jam, bak cari makan terabai. Tak nak jadi gitu. Dia jadi fitnah pula. Nak jadi orang yang betul-betul pegang agama, ibadah kena bagus, dan tanggungjawab nafkah pun dia kena bagus. Baik, ada satu ayat. Ayat ni surah Al-Qasas, ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sadaqallahul azim. Ayat ni Allah cerita berkenaan dengan nak kepada akhirat dan pada dunia. Mula-mula Allah kata wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan carilah pada apa yang diberikan kepada kamu oleh Allah di negeri akhirat. Maksud ni cari pahala. Allah perintah cari pahala. Cari pahala. Sama macam hadis Al-Kayyisu tadilah. Kalau terjemah tengok maksud kayyasa, maksudnya kumpul dalam karung, guni. Mengumpul sesuatu dalam karung, kumpul satu dalam karung. Jadi maksud kumpul pahala lah. Jadi kasih dalam ayat ni Allah kata wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah kepada apa yang diberikan kepada kamu oleh Allah di negeri akhirat. Allah suruh cari pahala untuk akhirat. Kemudian Allah sambung wala tansa, dan janganlah kamu, dan jangan tansa ni maksudnya kamu lupa nasibaka minad dunya, bahagian kamu untuk dunia. Ini Allah kata. Mana janganlah duduk atas tikar sembahyang semata-mata tapi kamu lupa bahagian kamu di dunia. Anak bini kamu perlu pada makan. Aktiviti atas dunia ni nak kena buat. Nak ke sekolah, nak jadi pandai, nak pakaian, rumah nak kena buat, nak kena bersih. Orang lain beli barang-barang kelengkapan, kita pun nak beli juga untuk kesejahteraan rumah tangga. Jadi Nabi Allah kata wala tansa, jangan kamu lupa nasibaka minad dunya, bahagian kamu di dunia. Jadi bagus seimbang. Kemudian ujung ayat ini Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi maksudnya sekali lagi ayat ni cerita pasal usaha tangan dan kaki untuk akhirat, cari pahala. Kemudian dia sama untuk dunia, carilah bahagian kamu. Jangan sampai orang-orang agama ni jadi fitnah, pemalas nak bekerja. Jangan. Tahu meminjam, bukan saya kata salah meminjam, tak.
tahu meminjam, ikhtiar tak nak. Tak boleh begitu, tak boleh. Ada satu lagi ayat. Satu lagi ayat berkaitan dengan usaha dunia. Maaf, bukan ayat ni, hadis Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Nabi kata, lau annakum, seandainya kamu tatawakkaluna 'ala Allahi haqq, kalau kamu ni bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ni Nabi duk cerita pasal tawakal kepada Allah. Sebab ada orang oleh kerana dia ni suka duk masjid, bila orang tanya pasal duit, orang tanya pasal nafkah, orang tanya pasal cari makan, dia kata dia bertawakal kepada Allah. Hadis ni jawab. Nabi kata, lau annakum, sekiranya kamu tatawakkaluna 'ala Allahi haqq, kamu ni betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar. Maka Nabi cerita, tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Bertawakallah kepadanya untuk rezeki kamu sebagaimana mendapat rezeki oleh burung. Ni tajam sebenarnya ni. Rasulullah sindir tajam ni. Rasulullah suruh bertawakal untuk mencari rezeki macam mana burung cari rezeki. Dia banding dengan burung. Burung kan binatang. Itu saya kata halus. Bila Rasulullah banding dengan binatang, maknanya Rasulullah keras sikit tu sebenarnya. Dia banding dengan binatang. Macam mana Rasulullah kata? Rasulullah kata, taghdu khimasa, maksudnya pergi khisama dalam keadaan lapar, wa taruhu khitana, dan kembali dalam keadaan kenyang. Pergi lapar, dia pergilah. Kan tuan-tuan biasa tengok cerita National Geography kan? Saya biasa tengok burung helang. Dia ada anak dekat sarang dia. Burung helang ni dia rajin tuan-tuan. Burung helang yang perempuan duduk di sarang, jaga anak. Yang keluar tu burung lelaki. Dan dia buat begitu juga nak tunjuk kepada burung perempuan. Ini yang saya sebut ni yang National Geography cerita. Bohonglah saya. Tapi biasanya yang buat filem National Geography ni dia buat research. Dia kata sifat burung lelaki ni sebelum boleh anak lagi, sebelum bertelur lagi, dia yang cari makanan. Dia nak tunjuk dia tu bertanggungjawab. Jadi bila saya relate dengan hadis ni, betul sungguh. Burung dia keluar cari ikan, cari tu, cari ni, penat. Buat balik ke sarang, dia nak impress burung perempuan. Akhir sekali barulah burung perempuan tu bagi bertelur. Bila ada anak, dia buat benda yang sama. Mana dia keluar, dia cari tak kira lah ikan ke, anak ular ke, bawa balik. Penat. Pergi dengan keadaan lapar, bawa balik makanan. Jadi Rasulullah bagi tahu, kalau kamu bertawakal, kamu kena ikhtiar macam mana burung ikhtiar. Kadang-kadang pergi tak tentu lagi dapat ikan, tapi dia ikhtiar. Balik, anak dia boleh makan, isteri dia boleh makan. Nampak tak? Jadi nak bagi tahu apa ni tuan-tuan? Nabi nak bagi tahu, guna tangan dan kaki kamu juga untuk dunia,
supaya kehidupan kamu sempurna. Jangan jadi fitnah asal orang agama saja nampak keadaan tak terurus. Biar nampak gah. Orang agama biar nampak gah. Macam sahabat-sahabat, Abdul Rahman bin Auf. Tu contoh orang yang ikhtiar sampai bila Rasulullah nak pergi misi dia tu, dia boleh bagi muatan beratus ekor unta atas belakang penuh, dia boleh buat. Kenapa? Dia steady, dia ikhtiar, lepas tu dia bersifat permurah. Jangan pula ikhtiar ada harta kedekut tak jadi benda pula kan. Baik, jadi agama kita nak suruh macam tu, guna tangan cari pahala dan guna tangan untuk mencari kebaikan dunia. Sebenarnya tuan-tuan, dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitulah nama kitab tu Al-Ibadah fil Islam. Dalam kitab ni menghuraikan dengan begitu jelas bahawa ibadah dia dua. Ibadah khusus macam solat, puasa, zakat, haji. Kemudian ibadah umum. Ibadah umum ni benda-benda yang kita dah buat, yang berkaitan dengan muamalat, pun boleh jadi ibadah dengan syarat. Yang pertama niat, yang kedua cara mendapatkan rezeki itu mengikut syariat. Pendek kata, walaupun di segi istilahnya untuk dunia, tetap kita boleh convert usaha tu jadi pahala. Barulah jadi al-kaisu. Jadi rasa muadik kita dah masuk isyak dah? Masuk dah? Memadai je lah kot ya. Jadi kita sambung semula pula pada kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, tujuan kita baca, tujuan kita buat tazkirah, tujuan kita baca apa ni sama-sama dengan kuliah, saya nak suruh peringat diri saya, dan di masa yang sama saya peringat diri saya, pakat-pakat share lah. Dan akhir sekali, biar kita pakat-pakat jadi orang baik-baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak jadi orang baik-baik ni susah. Kalau usaha cincai-cincai tak sedap berangan dah. Tak sedap berangan. Kena usaha sungguh. Anak-anak kita ni macam saya, tuan-tuan ni ramai dah pencen-pencen ni kan. Guna masa sebaik-baik. Dulu sibuk kerja, sekarang dah lah pencen. Jadi masa tu nampak lebih sikit lah. Ada kelebihan dah berbanding dengan orang-orang muda yang bekerja kan. Kita guna sebaik-baik. Guna sebaik-baik. Ada soalan? Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat manfaat. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kata-kata yang agak tak menyenangkan, tersinggung mana-mana, minta maaf banyak-banyaklah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.